Salam bahagia, jadi bertemu semula di channel YouTube Ishak bin Ismail. Jadi pada malam ini saya paparkan khusus untuk rakan kita kerana beliau ada koleksi RM100. Jadi koleksi beliau ini sebenarnya sangat tinggi nilainya. Justru saya pun agak suka nak letak harga untuk jualan lah. Jadi perlu diingatlah walaupun harga tinggi tapi penjagaan mestilah 100% terbaik untuk wang kertas kita. Jadi jarang orang menyimpan koleksi yang ada RM100 begini. Jadi ini yang ditunjukkan oleh rakan kita, koleksi beliau. Jadi jumlahnya beratus ringgit beliau ada. Jadi bersyukurlah kita dapat perkongsian dan paparan ini kita nak melihat kepada pelbagai sudut. RM100 itu direka oleh Thomas Dilaru. Jadi kita melihatlah bahawa wang kertas ini menampakkan ciri-ciri yang pelbagai lah. Jadi boleh kita semak satu persatu. Jadi fokus kepada artistiknya. Jadi untuk bersama-sama koleksi ini dibawa dari jauh. Jadi kita pun nampak bahawa masih lagi baik, cumanya tidak macam baru. Jadi koleksi ini bolehlah diletakkan harga RM500 setiap keping. Jadi bolehlah itu dikatakan lelongan. Jadi jika nak murah daripada RM500, boleh berbincang dengan tuan punya. Tapi mesti menghubungi saya terlebih dahulu. 016-391-7637. Jadi paparan ini merupakan masjid negara. Jadi fasa yang sangat bertuah untuk Malaysia sebab ada sebuah masjid negara. Jadi itu menandakan bahawa simbolik agama Islam adalah agama rasmi bagi negara Malaysia yang tercinta ini. Jadi kita bersyukur bahawa Islam yang dibawa oleh pedagang telah mencapai orang kata titik tolak sehinggalah sekarang ini kita ada sebuah masjid negara. Jadi itulah kebanggaan negara sebenarnya. Kita juga ada pelbagai orang kata kenangan tubuh kebangsaan. Di semua paparan itu ada pada wang kertas yang lain. Jadi harus diingatlah bahawa sulur kacang ini menjadi simbolik yang sangat penting kepada corak-corak yang ditunjukkan pada wang kertas yang ada di Malaysia. Di sulur paut orang kata sulur kacang lah. Jadi tak kisahlah, yang penting simbolik itu masih ada dalam ciptaan, bahkan masih lagi dikekalkan sehingga ke hari ini. Jadi kita sama-sama melihat bagaimana yang di-Pertuan Agong yang pertama, Tunku Abdul Rahman menjadi subjek utama dalam duit RM100 ini. Jadi itulah orang kata sangat berharga. Jadi untuk sembang-sembang pada malam ini, sambil-sambil kita flash dan kita rujuk-rujuk keutamaan picture yang saya ambil. Sebagai contoh, ini merupakan lebih kurang macam interference kalau dalam fizik. Tapi yang penting coraknya itu sangatlah halus. Jadi kita pun tak dapat nak tafsirkan lah. Jadi itu kelebihan bagi designer ini, Thomas Dilaru. Jadi kita sama-sama sembang lah bagaimana kerajaan nak menghadapi kes dah 4,000 lebih. Jadi itulah yang sebelum ini telah ditekankan bahawa perlulah diadakan PKP seluruh negara. Maklumlah jika PKP itu dilakukan di Taiping pada 7 hari bulan. Jadi ramai yang kita dapati bahawa sebelum itu mereka telah meninggalkan rumah ataupun menuju ke rumah yang bukan PKP.
Jadi itulah yang dikatakan bahawa kita sasur pula. Kadang-kadang nak buat PKP, kita nak ambil masa supaya pergerakan penduduk itu berlaku dan penyusunan itu tidak menyukakan pelbagai pihak. Tapi sayangnya bila kita bagi tempoh berlakunya PKP lebih kurang sehari dua sebelum itu, ramai yang mula-mula mengira untuk meninggalkan kawasan PKP. Itu yang tidak baik sebenarnya. Dan sebagai contoh, saya tinggal di Batu Kurau. Jadi saya nak balik ke Batu Kurau sebenarnya hari raya. Jadi saya juga telah membaca bahawa Taiping ini telah diwujudkan PKP sehinggalah 20 hari bulan. Jadi maklumlah, nak masuk ke Batu Kurau saya kena melalui bandar Taiping juga. Jadi ini bermakna bahawa saya juga tidak boleh pulang ke Batu Kurau. Jadi itu antara orang kata pendedahan lah. Bagaimana PKP satu kawasan lain tidak PKP. Sudah tentulah pergerakan keluar daripada kawasan PKP itu, orang pun tak larat. Tapi bila kita adakan PKP lockdown seluruh negara, sekurang-kurangnya penularan boleh dikawal. Sekarang ini kita nampak pelbagai pihak menunjuk-nunjuk kes tinggi sebab bazar Ramadan. Sebenar-benarnya perkara utama bukan sebab bazar Ramadan. Sebab utamanya adalah kita sendiri. There's nothing wrong to go to bazar Ramadan, but happenly telah berlaku ramai yang tidak ikut laluan pergi dan laluan balik. Mereka sendiri buat laluan mereka. Justru itulah yang kita katakan bila berlaku orang kata pelonggaran dari SOP, pelanggaran. Jadi ramailah yang terkesan sebenarnya penularan tidak dapat bukan menyalahkan bazar Ramadan. Ini adalah kerana bazar Ramadan is peaceful place for you to buy food or to buy clothes and so on. But happenly ramai yang tidak ikut SOP. Ada yang bawa anak nyeret ke sana sini, konon-konon nak beli baju raya, padahal pendedahan kepada COVID itu sangat tinggi. Jadi justru kerajaan patut do something fastly. Tak boleh tunggu nak jaga ekonomi. Sebab RM4,500 boleh mencecah RM5,000 boleh